Okey. Tambah sikit lagi. Ada lagi soalan hari ni. Vaksin ni ada kait dengan babi ke tak? Doktor nak sebut Allah. babi ke Padan. khinzir? Dia sebut babi lah sebab kalau khinzir tu macam kurang kebabian dia. Jadi Dia nampak Islamik sikit lah. babi dia najis juga sebut khinzir. Khinzir lah doktor sedap sikit. Jadi nampaknya soalan vaksin ini Ya. ada kandungan babi ataupun ni soalan Abang Megak kita kata janin yang digugurkan. Okey, baik. Terima kasih pada Abang Megak. Ni soalan yang agak famous jugalah sebab inilah penting penerangan seperti ini disampaikan. Apabila kita membaca dan kita melihat ataupun mendapat maklumat daripada individu yang tidak ada credibility. Bukan saya kata saya ni hebat sangat, bukan. Tapi maklumat itu adalah perlu diberikan supaya masyarakat kita faham. Baik. Daripada 5 jenis vaksin yang telah dimeterai, bukan meterai, maksudnya 2 telah dimeterai perjanjian, iaitu Pfizer dan juga AstraZeneca, dan 3 lagi dalam proses, iaitu daripada China 2 dan daripada Rusia 1 dalam proses. Mungkin pertengahan tahun ini ataupun akhir tahun ini baru sampai yang daripada China, sebab dalam proses kajian fasa 3 masih belum habis sepenuhnya, walaupun ia telah digunakan secara diluluskan secara segera di China dan sebagainya. Tetapi perlu saya nyatakan di sini, dan sudah banyak kali dinyatakan, bahawa vaksin yang telah kita meterai perjanjian dia, iaitu Pfizer-BioNTech, daripada syarikat Pfizer dan BioNTech, ia adalah bebas daripada bahan binatang. Satu, sudah clear. Maksudnya sudah tidak ada kekinzirannya dan tidak ada kebabiannya. Sudah tidak ada situ. Sebab mRNA vaksin ini dibuat secara sintetik. Sintetik. Dan ini adalah dalam pembuatan vaksin ini dia ada dua kaedah. Satu dipanggil konvensional, satu lagi adalah yang latest, modern technology. Modern technology yang menggunakan kombinan DNA teknik dan sebagainya. Ini adalah modern technology. Kalau konvensional, dia menggunakan virus itu sendiri yang telah dilemahkan, yang telah dimatikan. Sebagaimana measles, polio dan BCG dan sebagainya. Pun begitu masih digunakan kaedah konvensional itu. Tetapi kaedah yang terbaru yang digunakan untuk vaksin Pfizer ini dan Moderna, dua ni, sebenarnya dalam pipeline, dalam proses, dalam banyak-banyak syarikat, lebih pada 100 lebih syarikat. Saya tengok lebih kurang dalam 30 buah syarikat sekarang di dalam proses menggunakan konsep mRNA punya ni. Itu. Jadi dia sebenarnya, sekali lagi saya tegaskan bahawa dia tidak melibatkan haiwan sekalipun. Tidak melibatkan haiwan. Maksudnya, dia adalah suci, dia adalah bersih. Seperti yang saya sebutkan tadi kan. Dia berkesan, dia adalah selamat, dia berkualiti. Kualiti ini dipanggil purification. Dia purify. Pun begitu, kita perlu lihat juga bukan saja Pfizer, vaksin lain. Contohnya Sinovac. Sinovac ini dia menggunakan inactivator. Dia tidak menggunakan modern teknologi. Dia masih lagi menggunakan conventional teknologi. Di mana Sinovac ini, dia menggunakan virus sel. Salah saya sebut perkataan menggunakan tu. Baik. Hak ni saya nak suruh biar betul-betul faham para penonton sekalian dan Ustaz Sri supaya faham. Dalam membuat vaksin melalui kaedah konvensional ini, kita perlu, iaitu syarikat tersebut perlu membiak dahulu virus. Sebab dia menggunakan konsep konvensional. Ni saya balik kepada basic. Apa itu vaksin? Vaksin itu terdiri di dalamnya adalah virus ataupun bakteria yang telah kita lemahkan, kita matikan dia, kita potong dia, ambil fragment dia, ataupun kita buat DNA teknologi dia, ataupun kita keluarkan toxoid dia dan sebagainya. Jadi
Untuk dapatkan virus tu kat mana? Mesti perlu dibiakkan. Biak kan? Dia tak boleh ambil petik gitu je. Kita perlu biak dia. Kat mana nak biak? Pelbagai kajian telah dibuat. Ke atas haiwan itu, khinzir pun ada, kuda pun ada dan sebagainya. Dan yang terbaik setakat kajian yang diperolehi adalah dibiak kepada sel ginjal monyet. Ini spesifik, ini sudah ni benda ni sudah sekian lama, sejak daripada 1960 lagi telah diketahui bahawa ini adalah yang terbaik untuk membiak virus. Dia panggil apa, virus sel. Okey, dia ekstrak daripada ginjal monyet tu, ekstrak dalam bentuk, dia terbentuk proses dia dalam bentuk jelly dan sebagainya, masukkan dalam punya tray dan dia tabur virus. Saya sebut simple je, tabur, sebenarnya benda proses dalam makmal terlalu kompleks. Tapi saya kata tabur virus tu. Tabur tu maksudnya kita tanam benih virus tu. Lepas tu dia pun membiak. Lepas tu baru kita petik. Kita petik tu kita masuk dalam satu bekas yang lain. Dan kita filter lagi supaya tapak dia tidak diambil. Faham ya maksudnya? Maksudnya kita hanya ambil virus sahaja. Sebab tu dia panggil purification tadi. Kita purifykan dia. Kita filtrate lagi. Kita filter lagi. Sehingga kepada ultrafiltration 90 kali dan sebagainya. Yang betul-betul kita nak adalah pure virus tersebut. Lepas itulah baru kita matikan dia. Kita inactivatekan dia melalui bahan-bahan kimia. Kita masukkan formulasi lain. Kita masukkan antibiotik supaya dia tidak ada cross infection. Kita masukkan dia punya pemangkin. Kita masukkan pengawet supaya tahan dan sebagainya. Dan semuanya di bawah kontrol yang berkualiti. Supaya tidak memberikan kesannya besar kepada keselamatan manusia. Yang juga melalui proses kajian demi kajian ke atas virus tersebut. Maksudnya sekarang ni, kita tidak mengambil tapak tersebut. Di mana tapak tu adalah virus sel tadi. Dan kalau kita tengok kepada Sputnik. Sputnik ni vaksin daripada Rusia. Yang juga masuk dalam list 5 tu. Tu dia menggunakan sel janin. Sel janin. Dia juga tapak yang digunakan untuk membiak virus tersebut, adenovirus tersebut. Macam ginjal monyet tadilah. Macam sama je, konsep yang sama. Tetapi yang timbul masalah di kalangan kita, di dalam kita product leaflet vaksin tersebut, dia memang dia tulis proses tu. Dia tulis propagate dengan propagate maksudnya dia membiak atas apa. Ini adalah ketelusan daripada syarikat pengeluar. Dia propagate atas apa, virus sel, propagate atas HEK sel, propagate atas MRC5 sel contohnya. Ini adalah nama-nama yang sebenarnya terbitan daripada sel tadi. Saya bagi analogi mudah macam ni je. Kita tanam toge. Kita ambil toge. Kita tak ambil tapak tanah tu tak ambil. Satu lagi analogi mudah nak suruh senang faham. Ayam makan najis. Dan kita makan ayam. Kita tak makan najis. Boleh faham tu? Lalu tak faham lagi, tak tahu. Tapi proses tu diberitahu kepada masyarakat bahawa ini adalah proses yang digunakan. Jadi, kalau untuk seperti yang saya sebutkan AstraZeneca, dia menggunakan sel janin. Begitu juga Sinovac, dia menggunakan virus sel. Dan inilah yang telah dibentangkan oleh pakar-pakar kepada ahli majlis fatwa. Majlis fatwa kebangsaan di Perlis, di Perak, di Terengganu, di Johor. Saya rasa semua ahli majlis fatwa telah bersidang dan fatwa kebangsaan juga sudah meneliti proses ini. Diberitahu secara detail kepada mereka. Dan majlis fatwa telah memfatwakan bahawa harus digunakan di atas dasar bukan melihat semata-mata kepada proses dan bahan, tetapi melihat kepada maslahat itu lebih penting. Saya rasa kalau saya ceramah tu saya jadi ustaz boleh tukar dengan Ustaz Aisyah. Tapi saya merujuk kepada ahlinya adalah majlis fatwa itu sendiri yang telah membenarkan penggunaan dia. Dan apa saja sekalipun, contohnya andai kata ada juga contohnya. Tapi majlis fatwa mengharuskan penggunaan. Kalau kita tengok dari segi fatwa daripada UAE, dia kata hatta kalau ada khinzir sekalipun adalah harus digunakan demi
darurat demi kemaslahatan ummah. Jadi di sini apabila kita merujuk kepada ahlinya, kita merujuk kepada orang yang berautoriti dalam bab agama, berautoriti dalam bab perubatan dan sebagainya, insya-Allah kita akan jadi lega. Matlamat utama adalah untuk melandaikan COVID, untuk menghapuskan penyakit dalam masyarakat supaya kita akan jadi bahagia. Kita semua tidak dicengkam oleh COVID ini selama-lamanya. Itu matlamat yang paling utama. Dan saya rasa dalam agama sendiri pun bahas panjang bab ini. Wallahualam. Ramai sahabat-sahabat kita komen doktor, dikata ada yang sebut penjelasan yang jelas, mudah faham. Ada yang kata banyak istilah-istilah baru yang baru mula dengar malam ni. Ada yang dia fahamnya ginjal monyet je, hak tu je dia faham. Tak apa. Tak apa. Alhamdulillah. Perbincangan kita ni kita akan save. Jadi boleh tengok balik, nak faham, kita nak fahami secara umum sebenarnya.